Saya dimaklumkan berlaku di Aceh. Aceh sekarang sudah dilaksanakan syariat. Ada kuasa kerana kerajaan Indonesia memberi kuasa otonomi kepada Aceh untuk melaksanakan hukum syariat. Di mana orang-orang yang bukan Islam dia boleh pilih sama ada penjara 3 bulan ataupun sebanyak 230 kali. Mana mana? Sebab 230 kali macam cikgu sebab budak-budak sekolah. Sebab tengah orang ramai, sebab yang tidak mencederakan. Kalau sakit sikit pun sekejap aja. Orang ni 3 bulan duduk tak lajik. Maka orang kafir pilih sebab, pilih hukum Islam. Orang kafir pilih hukum Islam. Akan berlaku begitu. Akan berlaku demikian. Ini menakutkan puak-puak yang bermusuh dengan Islam. Orang kafir ni ada yang nak kira dengan orang Islam, ada yang nak bermusuh dengan orang Islam. Ini kita boleh ukur. Allah Ta'ala uji sekarang bukan saja orang Islam, termasuk orang bukan Islam. Allah Ta'ala uji siapa orang Islam yang sungguh, siapa orang Islam yang tak sungguh. Siapa orang kafir yang nak baik dengan orang Islam, siapa orang kafir yang nak bermusuh dengan orang Islam. Ini Allah Ta'ala sebut dalam Quran, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik. Hukumlah kamu dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jangan kamu ikut hawa-hawa nafsu mereka orang kafir itu, dan berwaspadalah dengan fitnah, dengan kekeliruan, tipu daya yang dilakukan oleh mereka. Itu Tuhan sebut dalam Quran. Firman Allah Ta'ala, inna anzalna ilaikal kitaba bil haqq litahkuma bainan nas bima arakallah wa la takun lil khainina khasima. Sesungguhnya kami telah turunkan kepada wahai Muhammad akan kitab Al-Quran dengan sebenarnya, supaya engkau hukum manusia dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah. Jangan engkau menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. Mereka yang menghalang hukum Allah adalah mereka yang khianat. Tuhan kata mereka yang khianat. Yang khianat terhadap Allah, terhadap Rasulnya, terhadap petunjuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada pula orang kata, ada manusia yang cakap, kalau dilaksanakan hukum Islam ni, banyaklah orang Islam yang kena, yang cacat. Malu orang Islam, kata dia. Oh, rupanya kuat sangat Islam dia. Malu orang Islam. Dia mikir begitu. Dia ingat bila hukum Islam dilaksanakan, maka orang curi berebut nak suruh kena kat tangan. Dalam kepala dia begitu. Bila hukum Islam dilaksanakan, orang Islam akan meropok nak suruh kerak tangan kaki. Bila laksanakan hukum Islam, orang Islam berebut berzina nak suruh kena hukum belaka. Ini fikiran bodoh. Kata bodoh lah senang, walaupun orang cerdik tapi bodoh. Bila hukuman dilaksanakan, Allah Ta'ala sebut nakalan min Allah, cegahan daripada Allah. Dalam suratul Maidah, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Ini permulaan surah Maidah. Balik rumah buka Quran, tengok Quran terjemahan. Ya bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, tunaikanlah kamu akan uqud, akad-akad janji kamu, akad-akad janji kamu. Semua akad kena tunai. Akad ni bukan saja akad nikah, bukan saja akad jual beli, termasuk akad 2 kalimah syahadah. Akad 2 kalimah syahadah ini akad kita dengan Allah Ta'ala. Ini akad 2 kalimah syahadah yang lebih besar daripada akad nikah, akad jual beli lagi. Ini surah Al-Maidah, permulaan dia. Dalam surah inilah disebut as-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahuma jazaa'an bima kasaba nakalan min Allah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan keduanya. Hukuman cegahan daripada Allah. Hukuman cegahan daripada Allah. Pencuri lelaki dan pencuri perempuan hendaklah dipotong tangan keduanya. Potong tu tujuannya nakalan min Allah, cegahan daripada Allah. Dengan makna bila hukuman ini diumumkan, menyebabkan orang berhenti curi. Bukan bermakna orang ramai curi dok. Orang curi berhenti curi.
Berarti curi. Disebut dalam ayat-ayat yang lain yang merompok panjang kalau baca lagi. Potong tangan, potong kaki ataupun dibunuh. Kalau dia bunuh, dibuang daerah. Kalau dia bertaubat sebelum dia bawa ke mahkamah, maka tidak boleh dihukum lagi setelah dia bertaubat. Ini hukum Islam. Dia bertaubat, belum dia sabit, belum apa-apa, dia bertaubat dulu. Maka digantilah harta yang dicuri itu, yang dirompok itu. Maka tak dikenakan hukuman hudud. Kerana Islam menggalakkan bertaubat. Dinilai berapa harga dia, berapa barang, dinilai berapa pendapatan dia. Kalau dia mencuri kerana pendapatan tak cukup, gaji murah, nak tanggung anak bini tak cukup, gaji 1,000 duduk Kuala Lumpur, tanggung anak bini 2,000 duduk Kuala Lumpur. Seorang rumah jumlah 2,000, gaji 1,000 je, menyebabkan jadi curi. Tak boleh katakan, tak boleh. Ini dia curi barang umum, tak boleh katakan. Hubungan dia antara pencuri dan mangsa, hubungan silaturahim. Ada ulama mengatakan antara anak dengan ayah, suami dan isteri, adik-beradik dan adik-beradik. Maka ada ulama mengatakan hubungan silaturahim, pupu dengan pupu. Siapa begitu? Ada ulama mengatakan hubungan dua pupu, tiga pupu dengan pupu ni. Kerana menjaga silaturahim lebih daripada utama laksanakan hukuman hudud. Pindah pada ta'zir. Ini hukum Islam. Menyebabkan orang takut. Orang takut pada melakukan jenayah. Ini dia. Sebenarnya mereka yang kafir ni tak ada hujah. Tak ada hujah. Saya pergi ke Singapura, Universiti Nanyang, minta ceramah berkenaan dengan hukuman hudud. Khusus hukuman hudud. Hudud je. Kisah ta'zir dak hudud je. Hudud. Hakat tangan je. Duduk bisingnya. Yang hadir tu bukan orang bodoh, pensyarah, profesor, diplomat asing. Dia hadir. Bertayang bagaimana Nabi menyuruh seorang yang dituduh dengan kesalahan, dia sudah huzur. Hukuman dia sebanyak 100. Sebab kata, Ya Rasulullah, dia ni tua, kuruh. Kalau katok kena tulang selalu. Nabi kata, khudhu iskalan fihi mi'atu shimrakhin fadribuhu darbatan wahidah. Kata Nabi, ambil satu ganting yang ada 100 bilah, pukul sekali je. Nabi kata, pukul sekali je. Itu dia. Bila mereka dengar hadis ni, orang-orang kafir yang tarafnya pendidikan tinggi, tak ada salah nak tanya. Tak ada salah. Akhirnya tanya, pasal apa orang curi kerak tangan, orang rasuah tak kena kerak tangan. Dia tanya. Payah juga tu. Tapi Tuhan beri boleh jawab selalu. Saya kata, orang curi ni, tuan dia tak setuju orang ambil harta dia. Orang ambil harta dia, tuan dia tak setuju. Orang curi tu pergi ambil. Yang tuan dia tidak reda. Yang rasuah ni, waktu orang beri pun reda, tukar terima pun reda. Dua-dua reda belaka. Walaupun demikian, termasuk dalam hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir mengikut syariat Islam disuruh pada kebijaksanaan pemerintah dan badan kehakiman. Daripada hukuman yang ringan, memberi amaran, hukuman denda, sehingga siapa berhukuman yang berat, bunuh pun boleh, hukuman ta'zir. Itu mengikut bagaimana taraf kesalahan. Inilah dia hukum Islam. Dan sebab itu kita orang Islam mestilah yakin pada hukum Islam.